Assalamualaikum dan selamat pagi. uh, Saya harapkan semua murid dalam keadaan sehat. Tanpa buang masa, mari kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung, perpuluhan dan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Jadi hari ini kita bincangkan beberapa masalah dan kita akan tengok cara penyelesaiannya. Soalan pertama, Puan Hanim menerima tempahan 20 helai alas dulang hantaran. Dia menggunakan 9 gulung renda untuk menjahit tempahan tersebut. Panjang setiap gulung renda itu ialah 3,1 meter. Kira panjang renda dalam meter yang digunakan untuk sehelai alas dulang hantaran. Okey, jadi cara penyelesaiannya, kita tengok dulu maklumat-maklumat yang penting. Dia menerima 20 helai alas dulang. Untuk menyelesaikan itu, dia kena menggunakan 9 gulung renda. Satu panjang gulung renda ialah 3,1 meter. Jadi tugasan kita adalah untuk mengira sehelai alas sehelai panjang renda yang digunakan untuk buat sehelai alas dulang hantaran. Okey, jadi 9 gulung tu kita kena darabkan dengan 3,1 meter sebab kita mau tahu berapa panjang 9 gulung tu. Untuk daripada situ kita dapat jawapan, nanti baru kita kena bahagi dengan 20. Kenapa kita kena bagi 20? Untuk kita tahu panjang sehelai alas dulang hantaran. Okey, jadi kita kena darab dululah, baru bahagi 20. Okey, untuk soalan yang begini kita tidak boleh selesaikan sekaligus, kena kita selesaikan satu-satu. Jadi kita kena darab dahulu 3,1 meter darab 9. Okey, jadi 9 darab 1 9. Kita letak titik perpuluhan. 9 darab 3 27. Jawapan kita 27,9 meter. 3,1 meter, satu titik perpuluhan. Darab nombor bulat. Jadi jawapan kita tetap satu titik perpuluhan, 27,9 meter. Ingat tu. Itu salah satu tips supaya kita tengok jawapan kita tu titik perpuluhan dia betul atau tidak. Kalau misalnya kamu letak 2,79 meter, salah sudah. Sebab titik perpuluhan sahaja salah. Okey, jadi 27,9 tadi kita kena bahagikan dengan 20. Guna sifir 20 lah. Sebenarnya sifir 20 ni tidak susah, macam sifir 2 sahaja. Okey, 20 kali 1 20. Jadi kita akan tolak 27 dengan 20 tu. Okey, kita tolakkan, dapat baki 7. Kita letak titik perpuluhan, 9 pun turun. Jadi 79. 20 kita darabkan dengan berapa? Paling dekat dengan 79, tapi tidak boleh lebih daripada 79. 20 darab 3 dapat 60. 60 ni, 79 ni kita kena tolakkan dengan 60 lah. Dapat baki 19. Okey, kenapa tiba-tiba ada kosong ni? Okey, dalam membahagi perpuluhan, kita kena habiskan. Tiada baki. Jadi kita boleh letakkan sifar di belakang tu sampailah habis membahagi. Jadi kita boleh letak sifar. Okey, 20 kali berapa paling dekat dengan 190? 2 kali 9 lah. 2 kali 9 18, 180. Okey, kita tolakkan, dapat baki 10. Okey, sama je macam cikgu cakap tadi, kita boleh letakkan lagi sifar di hujung untuk selesaikan soalan ini. Okey, jadi 100 lah. 2 darab 5, kita akan dapat 100. Jadi jawapan akhir kita
1,395 meter untuk sehelai alas dulang hantaran. Okey, boleh? Kita tengok soalan kedua. Dalam tempoh 4,5 hari, Punita memperuntukkan masanya 15,75 jam untuk mengulang kaji pelajaran. Masa dalam jam yang digunakan pada setiap hari adalah sama. Hitung jumlah masa dalam jam yang digunakannya untuk mengulang kaji dalam tempoh 6,5 hari. Okey. Dalam tempoh 4,5 hari, artinya 4 hari setengah. Okey, 4,5 ni 4 hari setengah. Punita dia belajar selama 15,75 jam untuk mengulang kaji. Setiap hari tu sama saja masa dia. Jadi kita mau cari berapa pula masa kalau 6,5 hari. Okey, kita tengok maklumat-maklumat yang penting tadi tu. Kita kena bahagikan terlebih dahulu 15,75 jam bahagi 4,5 hari. Kenapa kita mau bahagi? Kita mau tahu satu hari tu ada berapa jam. Okey, lepas tu nanti barulah kita boleh darabkan dengan 6,5 hari. Sebab jawapannya mau tahu berapa jam dalam tempoh 6,5 hari. Okey, jadi cara penyelesaiannya kita kena cari ayat matematik dia dululah. Ayat matematik dia adalah 15,75 jam kita kena bahagi 4,5 hari, barulah kita darabkan dengan 4,5 hari. Okey. Tapi untuk soalan ini dia nampak susah sikit. Kenapa? Sebab perpuluhan kita kena bahagi perpuluhan. Okey, ini ada trik dia supaya kita senang sikit mengira. Okey, 15,75 jam ni kita perlu bahagi dengan 4,5 hari. Salah satu ni kita kena jadikan nombor bulat lah. Tapi bila kita kena jadikan nombor bulat, kita kena gerakkan titik perpuluhan kedua-duanya sekali. Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Artinya operasi darab lah, darab 10. 15,75 ni kita darab 10. 4,5 ni pun kita darab 10. Jadi dua-dua kita gerakkan titik perpuluhan tu. Kita akan dapat jawapan 157,5 jam bahagi 45 hari. Okey, nampak ni 45 hari. Jadi mudah sudah untuk kita membahagi kerana dia telah jadi nombor bulat. Barulah kita bahagi 157,5 ni bahagi 45. Okey, sifir 45 lah. 45 kita akan darabkan dengan 3, kita akan dapat 135. 157 tolak 135 kita akan dapat baki 22. 7 tolak 5 2, 5 tolak 3 pun 2. Okey. Naik titik perpuluhan 5 ni akan turun. Okey, jadi 225. 45 kita darab 5 untuk 225. Jadi artinya satu hari dia akan belajar selama 3,5 jam. Okey. Cikgu, mana ada sifir 45? Kami belajar sampai 12 saja. Okey. Kamu kena buat satu sifir lah yang melibatkan 45. 45 tambah 45 90. 90 tu 45 darab 2. Tambah lagi. Itulah tambah berulang. Kena buat begitu je lah. Tiada cara lain. Okey. Jadi 3,5 jam ni barulah kita darabkan dengan 6,5 untuk tahu berapa jam dalam masa 6,5 hari pula. Okey. Untuk soalan yang begini,
Cikgu, mau darab perpuluhan dapat perpuluhan susah lah. Nggak tahu lah di mana titik perpuluhan dia. Oke, senang. Caranya adalah anggap titik perpuluhan tu tiada. Tapi kita kena ingat 3,5 jam nih 1 titik perpuluhan, 6,5 nih 1 titik perpuluhan. Jadi 1 titik perpuluhan darab 1 titik perpuluhan, jawapan akhir kita nanti mesti 2 titik perpuluhan. Sekiranya jawapan kita tuh 1 titik perpuluhan ataupun 3 titik perpuluhan, artinya jawaban kita tuh salah lah. Oke, ini mendarab sekarang ini kita darab 2 digit, darab 2 digit lah. Anggap titik perpuluhan itu tiada dulu. Di jawapan akhir nanti baru kita letak balik. Oke, 5 darab 5, 25. 5 letak bawah, 2 letak di atas. 5 darab 3, 5 darab 3, 15. Campur 2, 17. Oke, selesai untuk 5. Sekarang kita darab 6 pula. Untuk yang 6 ni cikgu letakkan warna merah supaya kamu tidak keliru lah. 6 darab 5, 30. Sifar di bawah, 3 di atas. 6 darab 3, 18. Campur 3, 21. Oke, ingat ah, 6 bermula di rumah puluh. Jangan letak di rumah sah. Kalau kita letak di rumah sah, bila kita tambah nanti akan jadi salah. Oke, sudah dapat ini, barulah kita akan tambah. Oke, kita akan dapat jawaban 2275 lah. 5722. Oke, macam yang kita cakap tadi, 1 titik perpuluhan bila kita darab dengan 1 titik perpuluhan, jawapan kita akan jadi 2 titik perpuluhan. Kita tambah saja titik perpuluhan tu bilangannya. Oke, jadi kita pun letak titik perpuluhan. Jawapan akhir kita adalah 22,75 jam. Boleh? Oke. Oke, selesai itu sahaja cikgu punya contoh. Jadi kita tengok latihan. Boleh buka buku teks, cari latihan yang ini. Buat 3 soalan ini sahaja. C, D dan E. Oke. Dia punya tips, kamu kena baca balik-balik. Cuba fahami. Untuk menjawab soalan matematik nih, kamu kena anggap soalan itu adalah masalah diri kamu sendiri. Kalau tidak diselesaikan, hidup kamu kena hadapi juga masalah tuh. Jadi kena anggap begitu. Mau tidak mau kena cuba juga buat. Jadi kamu coba dulu buat latihan ini. Jika ada masalah nanti kita akan bincang. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu ucapkan sekian terima kasih, dan cikgu harap video ini dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Tiada benda yang senang di dunia ini kalau tidak belajar. Jadi mau tidak mau kita kena teruskan hidup, dan kita jumpa di sekolah nanti dalam masa 2 minggu lagi. Sekian, terima kasih.